은혜 받으실 말씀은 창세기 1장 6절에서 Petikan Alkitab untuk khutbah adalah daripada Kejadian 1, 6 hingga 하나님이 8. 가라사대 물 가운데 Berfirmanlah 공창이 Allah, 있어 jadilah cakrawala di 물과 물로 tengah-tengah segala 나뉘게 air 하리라 itu 하시고 untuk memisahkan air 하나님이 daripada 공창을 air. 만드사 Maka Allah 공창 menjadikan 아래의 물과 cakrawala 공창 lantas 위의 memisahkan 물로 air di bawah 나뉘게 하시니 cakrawala 그대로 daripada air yang 되니라. ada di 하나님이 atasnya. 공창을 Maka 하늘이라 terjadilah 칭하시니라. sedemikian itu. 저녁이 Lalu 되며 Allah menamai 아침이 cakrawala 되니 itu langit. 이는 둘째 Malam muncul lagi dan 날이니라. disusuli pagi, 아멘. dan itulah hari yang 샬롬 kedua. 성가대와 리시 오케스트라 찬양과 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, 전세계 및 전국의 semua orang 기계 kudus dari 성도 gereja cawangan 여러분, dan gereja tempatan, 지성전 성도 여러분, penonton 전 세계 GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri 예배드리는 ibadah 모든 ini 성도 dalam 여러분, talian. GCN Inilah 시청자 penjelasan yang ke-26 여러분, tentang kitab 26번째 Kejadian. 시간입니다. 지난 Dalam 시간에는 khutbah yang lalu, 창조 saya telah 첫째 menjelaskan 날의 karya-karya 역사를 pada hari 말씀드렸고, pertama 이 시간에는 penciptaan. 창조 둘째 날의 Sekarang saya 역사를 akan berbicara 말씀드리겠습니다. mengenai hari kedua. 하나님께서 창조 Tiada 역사를 manusia 펼치시던 menyaksikan 과정을 proses 지켜본 karya 사람은 oleh 아무도 없지요. karya 그런데 penciptaan oleh 창세기 Tuhan. 기록자인 Oleh itu 모세는 bagaimana Musa, 어떻게 이런 penulis kitab 창조 Kejadian, 과정을 dapat 알수 있었을까요? mengetahui semua proses 하나님께서 penciptaan 친히 ini 알려주셔서 kerana 알 Tuhan 수가 sendiri memberitahu 있었습니다. Musa tentangnya. 하나님께서는 모세와 함께 하시며 하나님의 Tuhan beserta 살아계신 Musa dan 신분을 menunjukkan bukti-bukti 나타내 bahawa Tuhan Maha 주셨습니다. hidup. 예를 들어 모세를 Dengan 통해 hanya melihat 애굽의 mukjizat 바로 앞에서 10 행하신 bencana yang 예언자로 dilakukan melalui 이집트만 Musa 봐도 di hadapan 하나님께서 Firaun di 모세와 Mesir, 함께하심을 알 수가 kita 있지요. dapat melihat bahawa Tuhan 출애굽기 beserta 7장 Musa. 1절에 보면 내가 곧 Keluaran 하나님께서 7 ayat 1 너 menyatakan, 모세로 바로에게 Tuhan berfirman 신이 kepada 되게 Musa, 하셨다 dengarlah, 말씀하시기도 aku akan 했습니다. menjadikan engkau seperti Allah di hadapan Raja, dan Harun, saudaramu akan bercakap kepadanya sebagai nabimu. Oleh sebab bukti bahawa Tuhan beserta Musa adalah jelas, kita mesti percaya bahawa kitab Kejadian ditulis oleh Musa juga adalah benar. Tuhan yang beserta Musa masih beserta gereja ini dan sedang menunjukkan mukjizat dan perkara luar biasa yang tidak terhitung banyaknya. Tambah lagi, dia mentafsirkan penjelasan tentang kejadian ini dengan inspirasi Roh Kudus. Oleh itu, saya menggesa anda untuk percaya bahawa setiap perkataan dalam siri penjelasan tentang kejadian ini adalah benar. Penjelasan tentang kejadian ini akan menyelesaikan apa yang tidak dapat diselesaikan oleh sains. Kandungan yang bertentangan dengan teori-teori yang ada dalam komuniti saintifik atau akal biasa di dunia juga dapat diberitakan. Walaupun begitu, saya menggesa anda untuk percaya bahawa penjelasan tentang kejadian ini adalah benar. Kita mempunyai banyak mukjizat dan perkara luar biasa yang membuktikan siri khutbah ini. Karya penciptaan oleh Tuhan melampaui hak pengetahuan manusia. Tuhan telah melakukan karya penciptaan dengan kebijaksanaan dan kuasa yang tidak terhingga yang melampaui pengetahuan dan kebolehan manusia. Tuhan tidak boleh menciptakan sesuatu pada tahap pengetahuan manusia yang terbatas untuk membantu manusia memahami. Oleh itu, manusia sebagai makhluk yang diciptakannya tidak berada pada kedudukan untuk menilai sama ada penciptaan oleh Tuhan adalah benar atau salah. Mengapakah Tuhan menciptakan bumi dan alam semesta seperti ini untuk kita? Mengapakah Tuhan menciptakan wajah manusia dan binatang dengan 2 mata, 1 hidung dan 1 mulut? Kerana struktur ini ialah struktur yang paling indah. Mengapakah manusia berjalan dengan 2 kaki dan binatang berjalan dengan 4 kaki? Semua soalan ini akan saya jelaskan pada masa akan datang. 다 궁금한 일들 아닙니까? 앞으로 설명이 다 되어질 것입니다. 왜 하나님은 사람은 2발로 걸어다니고 왜 Terdapat 짐승은 sebab 4발로 mengapa burung dapat terbang di 날아야 langit dan 되고, mengapa 왜 manusia 새는 berjalan 날아야 dengan 되고, 2 천국을 kaki. 날아야 되는지 다 설명이 또 되어질 것이고요. 예. Sekali lagi saya katakan, manusia tidak berada pada kedudukan untuk menilai sama ada penciptaan oleh Tuhan adalah betul atau salah. Manusia mesti takut kepada Tuhan, Sang Pencipta, yang telah menyempurnakan karya penciptaan yang agung dengan sempurna. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, sekarang saya akan memberitahu anda tentang hari kedua penciptaan. Bagaimanakah rupa bumi sebelum hari kedua? Bumi tenggelam sepenuhnya di dalam air kehidupan. Pada hari kedua penciptaan, Tuhan berfirman, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air itu untuk memisahkan air daripada air.
Seperti yang difirmankannya, cakrawala terbentuk di tengah-tengah air kehidupan yang sepenuhnya menutupi bumi. Di sini anda harus pastikan bahawa air tidak hanya menutupi permukaan bumi pada masa itu. Terdapat air mencukupi untuk menenggelamkan gunung tertinggi di bumi dengan sepenuhnya. Di tengah-tengah ini, cakrawala telah diciptakan dan air dibahagikan kepada air di bawah dan di atas cakrawala. Tuhan menamakan cakrawala yang wujud di antara air itu sebagai langit. 먼저 유구 세계에서 이루어진 일을 말씀드리겠습니다. Sebagai tambahan penciptaan pada hari kedua berlaku di dunia fizika dan juga di dunia rohani. Saya akan memberitahu anda tentang karya yang dilakukan di dunia fizika terlebih dahulu. Fakta bahawa cakrawala terbentuk di bumi menunjukkan bahawa atmosfera telah terbentuk di bumi. Atmosfera ialah lapisan udara dari permukaan bumi sehingga ketinggian 1000 km. 1000 km adalah serupa dengan jarak perjalanan pergi balik antara Seoul dan Busan. Atmosfera memainkan beberapa peranan dalam membolehkan kehidupan wujud di bumi. Hal ini tidak berlaku secara spontan. Atmosfera sekalipun adalah dalam ketentuan Tuhan. Atmosfera memainkan banyak peranan dalam membolehkan makhluk hidup untuk bertahan hidup. Di dalam atmosfera, kebanyakan udara wujud dalam jarak sekitar 30 km dari permukaan bumi. Udara ini mengandungi oksigen yang diperlukan untuk tumbuhan dan binatang untuk bernafas. Atmosfera juga menyerap cahaya berbahaya yang sampai ke bumi dari matahari atau angkasa lepas. Atmosfera juga bertindak sebagai perisai pelindung untuk mengelakkan meteorit daripada menghentam permukaan bumi. Atmosfera juga memastikan bumi tetap hangat dengan menyerap dan mengekalkan sebahagian daripada haba yang datang dari permukaan bumi. Selain itu, perolakan mengibarkan haba secara merata, mengurangkan perbezaan suhu di setiap kawasan bumi. Atmosfera memainkan peranan penting ini telah diciptakan pada hari kedua. Tuhan memisahkan air daripada air dengan cakrawala di tengah-tengahnya. Sekarang, apakah yang dimasukkan dengan air di bawah cakrawala? Secara ringkasnya, hal ini merujuk air di bumi. Air di bawah cakrawala dikumpulkan pada satu tempat pada hari ketiga untuk membentuk laut. Bagaimanakah pula dengan air di atas cakrawala? Hal ini merujuk wap air di udara. Pada suhu tertentu, wap air di udara menyuap menjadi titisan air. Apabila titisan air ini berkumpul, yang menjadi awan yang dapat dilihat dengan mata anda. Hujan terjadi apabila titisan air ini berkumpul lalu jatuh ke tanah. Titisan air di dalam awan juga bertukar menjadi ais. Apabila suhu menurun, partikel ais ini terbentuk lalu jatuh dari awan sebagai salji atau hujan batu. Begitu juga terdapat air atau wap air di langit. Jadi kelembapan tersebar secara merata di seluruh bumi dan kehidupan dapat bertahan hidup. Air yang menjadi hujan atau salji kemudiannya menguap sebagai wap air naik ke udara lalu menjadi awan. Tuhan membolehkan peredaran air berlaku dengan membiarkan air berubah menjadi wap, cecair atau pebejar pada suhu tertentu. Fakta-fakta ini ditentukan oleh sains moden hanya pada zaman moden. Namun begitu, fakta tentang peredaran air telah tertulis dalam Alkitab beribu-ribu tahun yang lalu. Ayub 36 ayat 27 hingga 28 menyatakan Allah yang menarik air dari bumi ke langit dan mengubahnya menjadi titisan air hujan. Dia membiarkan air mencurah dari mega, menjadikan hujan yang turun ke atas semua manusia. 그것이 공중에서 내려 사람 위에 쏟아지느니라고 했습니다.
Peredaran air ini telah pun dicatatkan dalam Alkitab beribu-ribu tahun yang lalu. Yeremia 10 ayat 13 juga menyatakan, dengan perintahnya air di cakrawala menderu, dia membawa awan dari hujung bumi. Dia menyebabkan kilat memancar dalam hujan dan mengirimkan angin dari tempat penyimpanan. Selain itu, Ayub 26 ayat 8 menyatakan, Allah mengisi awan dengan air, namun awan tidak pecah walaupun berat airnya. 전도서 11장 3절 전반절에는 구름이 비가 가득하면 Pengkhotbah 11 ayat 3 menyatakan, apabila awan sudah mendung, hari penghujan. 가득하면 땅에 쏟아지며 지구 전체적으로 볼 때 태양열은 초당 Di seluruh bumi, tenaga surya dikatakan menyuapkan berbilion liter air pada setiap saat. 하늘로 올라가서 구름을 형성하지요. Air yang tersejat ini naik ke langit lalu membentuk awan. Angin dan arus udara menggerakkan awan-awan ini dan membuatkan hujan atau salji turun ke bumi. Untuk hari ini, Ayub 37 ayat 11 hingga 12 menyatakan, mega dimuatinya dengan air dan awan bawah cahaya kerana diterangi petir. Awan melayang ke seluruh dunia dan melakukan segala perintah Allah. 이는 무릇 그의 명하시는 것을 세계상에 이루려 함이라고 말씀했지요. Dengan demikian, hal ini merupakan kebijaksanaan Tuhan yang menakjubkan. Ia membolehkan sejumlah besar air di permukaan bumi melawan graviti dan naik ke atmosfera, tetapi tetap terampai di udara sehingga ia bergerak ke kawasan yang memerlukannya. Objek jatuh dari atas ke bawah kerana graviti universal. Jika anda melemparkan sesuatu ke udara, ia akan bergerak ke semua arah tanpa graviti. Tetapi semua objek sentiasa jatuh ke bawah. Namun begitu, uap air melawan hukum graviti dan naik ke atas. Betapa menakjubkannya perkara ini. 물이 필요한 지역으로 이동할 때까지 공기 중에 떠 있을 수 있는 것은 모두가 하나님의 놀라운 Namun begitu, peredaran air ini tidak bermula dari hari kedua penciptaan. Hal ini demikian kerana matahari belum lagi diciptakan. Hanya selepas matahari dan bulan diciptakan pada hari keempat penciptaan, air laut dapat tersejat. Sinar matahari meningkatkan suhu permukaan air dan bulan menyebabkan pasan surut air, menciptakan angin yang membantu penyejatan. Melalui karya ini, awan dapat terbentuk dan hujan dapat turun. Kedudukan bulan tidak sepatutnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada sekarang. Tuhan mengukur bulan dengan tepat dan menyebabkan pasan surut air berlaku mengikut melalui bulan. Jika laut tidak bergerak, banyak masalah boleh timbul. Disebabkan kuasa bulan, pasan surut air berlaku dan angin bertiup. Apabila air pasang berlaku, anda merasakan kesejukan kerana angin juga bertiup. Pergilah ke laut dan alaminya lah sendiri. Melalui tindakan bulan ini, pasan surut berlaku, angin bertiup dan kelembapan dikawal yang menyebabkan awan terbentuk dan hujan turun. Hasil daripada hujan, tasik dan sungai terbentuk di darat. Sudah tentu, air yang dipisahkan muncul di antara langit pada hari kedua, tetapi sungai dan tasik belum muncul lagi. 그래서 구름도 생성되고 비도 내릴 수 있는 것입니다. 비로 인해서 무태도 호수와 강이 생길 수 있었고요. 따라서 창조 둘째 날에는 궁창 이의 물과 궁창 아래의 물로 나뉘어지기는 했지만 궁창 아래의 물이 아직 바다나 호수나 강을 형성한 것은 아니었습니다. Apabila anda menaiki kapal terbang, anda akan menyadari bahawa awan yang anda lihat dari kapal terbang lebih banyak, lebih tebal dan lebih pelbagai daripada awan yang anda lihat dari tanah. 큰 산보다 두께가 더 두꺼워요. 그런 구름층들로 입혀져 있어요. 여기 볼 때는 그냥 구름인가 보다는데 비행기 타고 나르면서 내려다보면 구름층들이 얼마나 두껍게 큰 산보다 더 높이 두껍게 쌓여 있는 걸 볼 수가 있습니다.
Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus, disebabkan karya penciptaan pada hari kedua, satu bahagian baru telah diciptakan dalam alam rohani. Alam rohani di sini merujuk ruang rohani di langit kedua. Dalam khutbah kedua tentang penjelasan tentang kejadian, saya telah menjelaskan kepada anda tentang langit. Langit pada asalnya satu ketika Tuhan wujud dalam bentuk cahaya mengandungi bumi di seluruh alam semesta. Kemudian, Tuhan bersatu menjadi satu cahaya di puncak alam rohani. Saya telah memberitahu anda bahawa apabila cahaya bergerak lebih jauh dari puncak ini, intensiti cahaya semakin berkurangan. Oleh itu, 4 alam semesta telah dibahagikan bergantung pada jaraknya dari cahaya asas. 빛의 밝기와 영의 밀도가 감소했다 이 말이에요. 또 반대로 정점으로 갈수록 더 진해졌겠죠. Ruang asar yang dahulunya satu dibahagikan kepada 4 ruang yang berbeza mengikut kecerahan cahaya dan intensiti roh. Konsep ruang ini dinyatakan dalam istilah langit. Oleh itu, 4 ruang bermaksud 4 langit. Pada masa yang sama, cahaya asal yang berkumpul di puncak alam rohani membahagikan dirinya menjadi Tuhan Trinity. Pada masa ruang asal dibahagikan kepada 4 langit, setiap langit tidak mempunyai sebarang isi kandungan. Langit-langit ini hanya dibahagikan terlebih dahulu untuk setiap satu menjalankan tujuannya, dan kemudian isi kandungan diciptakan untuk memenuhi ruang tersebut. 그 안의 내용물은 차후에 창조된 것입니다. 가장 먼저는 삼일체 하나님의 공간인 Pertama sekali, isi kandungan untuk mengisi langit keempat yang merupakan ruang untuk Tuhan Trinity telah diciptakan. Langit keempat merupakan tempat tata-tata Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus duduk dan tempat kediaman mereka disediakan. Kemudian makhluk rohani seperti malaikat dan kerubing yang dikawal oleh Tuhan telah diciptakan di langit ketiga dan tempat kediaman mereka juga diciptakan. Sementara itu, langit ketiga ini bukanlah sebenarnya tempat rohani untuk malaikat atau kerubing, tapi ia adalah tempat untuk anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan. Kerajaan syurga telah diciptakan di langit ketiga. Kerajaan syurga ini mula diciptakan dengan sungguh-sungguh setelah Tuhan Yesus bangkit daripada kematian dan naik ke syurga. Bangunan dan rumah telah dibina di syurga-syurga. Melakukan tugas anda dan menjadi sukarelawan di bumi menjadi pahala dan bahan bagi anda untuk membina rumah anda. Rumah anda di syurga jauh lebih besar dan mempunyai skala yang lebih besar daripada yang di bumi. Rumah anda di Yerusalem baru adalah sangat besar dan halaman anda sangat luas sehingga tidak dapat anda bayangkan. Semua perkara yang telah anda lakukan dengan setia sambil bekerja keras di bumi ini dan semua perkara yang telah anda lakukan dengan ikhlas akan dikumpulkan sebagai pahala dan ia akan membuatkan rumah anda diisi dengan perkara-perkara yang indah. Selain itu, saiz dan bentuk rumah anda adalah seperti yang anda kehendaki. Jika anda suka berenang, rumah anda di Yerusalem baru mempunyai kolam renang. Namun begitu, ingatlah, melepaskan sukan atau tabiat kegemaran anda itu demi Tuhan akan membolehkan anda mendapat ganjaran ke kolam renang. Jika anda suka bermain bowling tetapi tidak dapat menikmatinya demi kerajaan Tuhan, apabila anda mengabdikan diri kepada Tuhan, Tuhan akan membuatkan lorong bowling untuk anda di Yerusalem baru. Jika anda menikmatinya di bumi ini dan menginginkannya, tiada sebab untuk Tuhan tidak menciptakannya untuk anda di syurga. Oleh itu, melepaskan keseronokan dunia merupakan satu berkat. Hari ini merupakan berkat kerana Tuhan membinanya di rumah kekal anda di syurga. Kembali kepada topik utama. Selepas kebangkitan dan kenaikan Yesus ke syurga, tempat tinggal dan jalan-jalan di syurga mula diciptakan. Seperti yang dinyatakan dalam kitab Yohanes, Yesus Kristus, Tuhan kita,
ialah pengarah utama di syurga. Dia sedang membina rumah-rumah di mana anda akan tinggal pada masa akan datang. Masa ketika ruang rohani yang disebut langit ketiga diciptakan adalah berbeza dengan masa ketika kerajaan syurga diciptakan. Perkara yang sama juga berlaku untuk langit pertama dan kedua. Masa ketika langit-langit diciptakan adalah sama dengan masa ketika langit ketiga dan keempat diciptakan. Namun begitu pada masa itu langit-langit wujud sebagai ruang kosong tanpa isi kandungan sama sekali. Melalui karya penciptaan, Tuhan mula mengisi langit kedua dan pertama dengan isi kandungan satu demi satu. Isi kandungan penting bagi langit pertama ialah bumi yang merupakan pentas untuk pemupukan manusia, serta matahari, bulan dan bintang-bintang yang mempengaruhi bumi. Semua ini diciptakan dengan teratur semasa tempoh penciptaan bumi dan 6 hari penciptaan. Oleh itu, bilakah isi kandungan alam rohani yang juga disebut langit kedua diciptakan? Ia berlaku pada hari kedua penciptaan. Sekarang, apakah bahagian-bahagian utama daripada langit kedua dan bagaimanakah bahagian-bahagian itu diciptakan? Menurut ayat Alkitab pada malam ini, Tuhan menciptakan cakrawala dan memanggil cakrawala itu langit. Sebelumnya saya ada mengatakan bahawa hari ini menjelaskan karya penciptaan dunia fisika dan dunia rohani pada masa yang sama. Saya juga telah memberitahu anda bahawa penciptaan cakrawala di dunia fisika bermaksud atmosfera telah diciptakan. Pada masa yang sama, langit kedua yang merupakan dunia rohani dibahagikan kepada dua tempat yang berasingan, yakni Tuhan menciptakan satu domain cahaya dan satu domain kegelapan. Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan binatang kerana tumbuhan dan binatang diperlukan untuk pemupukan manusia. Dengan menciptakan atmosfera di bumi, Tuhan melindungi bumi dengan menghalang bahan-bahan berbahaya dari alam semesta. Tahi bintang yang anda lihat ialah meteor atau meteorit yang terapun di angkasa dan terkena atmosfera lalu terbakar. Terdapat orang yang hanya mengumpulkan meteorit ini kerana ia mempunyai nilai yang besar. Namun begitu tidak mudah untuk mengumpulkan meteorit. 떨어지면서 그 타가지고 소멸되는 거예요. 큰 것들이 떨어져도. 또 이 지상에까지 닿는 게 있어요. 이 닿는 게 지상에까지 떨어지는 게 있어요. 그것만 또 주스러 다니는 직업도 있고요. 그것만 주스러 다니다. 사막이나 이런 데서 미국 같은데 그 운석만 떨어진 거 주스러 다니는 분들. 이것도 주스면 그것도 꽤 좀 값어치가 나간다고 그래요. 근데 그거 얼마나 하늘의 별 따위로 찾기가 쉬운 게 아니죠. Lucifer dan roh jahat yang dibebaskan dari jurang maut pada hari pertama penciptaan tinggal di dalam domain kegelapan langit kedua pada hari kedua. Semasa tempoh pemupukan manusia, Tuhan membenarkan Lucifer dan roh jahat untuk tinggal di dalam domain kegelapan di langit kedua. Tempat tinggal bagi Lucifer dan roh jahat disediakan di dalam domain kegelapan. Mereka diberikan kuasa untuk menguasai makhluk-makhluk di bumi menurut keadilan. Tentang roh jahat ini, Efesus 2 ayat 2 menyatakan mereka sebagai raja segala kuasa di udara. Efesus 6:12 pula menyatakan mereka sebagai para penghulu dunia daripada kegelapan zaman ini dan para pemerintah dan penguasanya dan tentera roh iblis di udara. Dalam ayat-ayat ini, udara dan angkasa semuanya merujuk tempat yang sama, iaitu domain kegelapan di langit kedua. Begitu juga banyak bahagian dalam Alkitab menulis tentang tempat yang berasingan di mana roh-roh jahat tinggal. Sekarang, apakah yang ada di dalam domain cahaya di langit kedua? Tempat di mana majlis perkahwinan 7 tahun dengan Tuhan Yesus akan diadakan, akan diciptakan di dalam domain cahaya di langit kedua.
Mengapakah tempat di mana majlis perkahwinan diadakan adalah di langit kedua? 왜? 셋째 하늘 아직 천국에 아직 갈 때가 아니니까요. 그리고 올라가서 7년 혼인잔치하고 Selepas majlis perkahwinan 7 tahun dan sebelum pergi ke syurga, kerajaan 1000 tahun akan bermula di bumi. Kemudian akan ada penghakiman besar. Hanya selepas itu anda akan ditempatkan di syurga di langit ketiga. Oleh itu majlis perkahwinan akan diadakan di langit kedua. 1 Tesalonika 4 ayat 17 menyatakan, kemudian kita yang masih hidup pada waktu itu akan diangkat bersama-sama mereka ke awan untuk berjumpa dengan Tuhan di angkasa. Angkasa dalam ayat ini merujuk tempat yang berasingan di dalam domain cahaya langit kedua. 바로 여기 나온 공중이 둘째 하늘에서 빛의 영역 안에 있는 별도의 공간이지요. Walaupun saya tidak masuk bahawa tempat untuk majlis perkahwinan telah sepenuhnya diciptakan pada hari kedua penciptaan. Sama seperti kerajaan syurga mula diciptakan dengan sungguh-sungguh selepas kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, tempat untuk majlis perkahwinan juga diciptakan kemudian. Sementara itu, bahagian utama yang mengambil kawasan utama di dalam domain cahaya langit kedua ialah Taman Eden. Kebanyakan orang, bahkan orang percaya kepada Tuhan, menganggap bahawa Taman Eden wujud di suatu tempat di bumi. Terdapat penjelajah mencari di sana-sini di Israel atau kawasan lain Timur Tengah. Namun begitu tidak ada peninggalan Taman Eden yang pernah ditemui di mana-mana tempat di bumi ini. Orang yang mencari Taman Eden di bumi ini ialah orang yang tidak terlalu memahami Alkitab. Jika mereka menemui tempat yang indah di bumi, mereka menganggap bahawa tempat itu Taman Eden. Walau bagaimanapun dalam Alkitab, Eden ialah tempat kekal di mana tidak ada kematian atau penyakit. Jadi berapa banyak orang yang tinggal di sana? Namun begitu, adakah tempat kerja di bumi ini ialah Eden? Keturunan Adam hidup tanpa mati sambil melahirkan anak. Jadi di manakah semua orang dari Eden itu? Adakah mereka benar-benar tinggal di tempat kerja yang dipanggil Eden yang ditemui oleh manusia di bumi ini? Taman Eden diciptakan bukan di bumi ini, dunia fizikal, tetapi di langit kedua, dunia rohani. Taman ialah halaman kecil bagi orang, walaupun Taman Eden adalah sangat besar. Taman Eden ialah tempat yang sangat besar yang tidak dapat dibandingkan dengan bumi ini. Selepas Tuhan menciptakan Adam, manusia pertama di bumi, Dia membawanya ke Taman Eden di langit kedua. Hal ini demikian kerana Adam bukanlah makhluk jasmani walaupun dia diciptakan daripada debu. Kejadian 2 ayat 7 menyatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia daripada debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Lalu manusia menjadi makhluk yang hidup. Syukur atas nafas hidup daripada Tuhan, Adam menjadi makhluk yang hidup, iaitu satu makhluk rohani yang hidup. Tempat yang sesuai untuk Adam yang sedemikian ialah tempat rohani di langit kedua, bukan di ruang fizikal ini. Taman Eden ialah tempat rohani di langit kedua. Namun begitu ia berbeza daripada kerajaan syurga di langit ketiga. Taman Eden secara jelasnya ialah dunia rohani. Tetapi jika orang di Taman Eden datang ke bumi ini, mereka dapat kita lihat dan kita dapat memegang tangan mereka. Apabila pintu langit kedua terbuka, kita dapat melihat orang di Taman Eden. Mereka semua telanjang, tak hanya pemimpin yang berpakaian. Apabila mereka turun ke bumi, kita dapat melihat bagaimana rupa mereka. Sebaliknya, malaikat-malaikat yang turun dari kerajaan syurga di langit ketiga tidak dapat dilihat atau disentuh oleh manusia badani.
Tuhan menciptakan bumi dan taman Eden di bumi ini dan di langit kedua untuk Adam, manusia, makhluk yang hidup. Persekitaran taman Eden adalah serupa dengan bumi, tetapi tumbuh-tumbuhan dan binatang di sana tidak mati, tidak musnah dan tidak berbau busuk, kerana taman Eden ialah tempat rohani. 맑고 깨끗하며 아름다운 자연 환경이 늘 그대로 유지됩니다. 이 에덴 동산은 우리가 상상할 수 없을 Taman Eden adalah bersih dan suci dan persekitaran yang indah itu dikekalkan seperti sedia kala. Taman Eden sangat luas hingga tidak dapat anda bayangkan. Jangan keliru dengan taman kecil di bumi ini hanya kerana ia dipanggil taman. Taman Eden adalah terlalu besar untuk dibandingkan dengan bumi ini. Saya akan memberitahu anda dengan lebih perinci mengenai Taman Eden apabila kita sampai bab 2 Kitab Kejadian. Saudara dan saudara yang saya kasih dalam Kristus, saya telah memberitahu anda tentang cakrawala yang diciptakan oleh Tuhan pada hari kedua penciptaan. Saya juga telah berbicara mengenai cakrawala yang merujuk atmosfera di dalam dunia fizikal dan tentang air di tengah-tengah cakrawala. Saya mengatakan bahawa cakrawala alam rohani merujuk domain cahaya dan domain kegelapan di langit kedua. Kawasan cahaya dan kawasan kegelapan bersebelahan antara satu sama lain di langit kedua. Saya akan memperkenalkan ayat-ayat yang sepadan dalam Alkitab dan ruang khas lain di langit kedua dalam penjelasan tentang kejadian yang akan datang. Khususnya dalam penjelasan tentang kejadian pada minggu hadapan, saya akan berbicara tentang misteri ketentuan penciptaan yang tercermin dalam salji yang jatuh dari langit. Saya akan memberitahu anda tentang misteri ketentuan penciptaan yang dapat anda lihat dengan mata anda. Tuhan Bapa menjelaskannya dengan mendalam mengenai kepingan salji. Mengapakah Tuhan menciptakan kepingan salji dalam bentuk seperti ini? Tuhan menciptakannya dengan cara yang paling indah. Dia menjelaskan mengapa orang perlu berjalan, mengapa binatang perlu merangkak dan mengapa burung perlu terbang. Jadi saya akan berkhotbah mengenai hal ini tidak lama lagi. 잠언서 3장 19절에서 20절에 보면 Amsal 3 ayat 19 hingga 20 menyatakan, dengan hikmat Tuhan meletakkan asas bumi dan dengan pengertian dia menetapkan langit. Dengan pengetahuannya sumber air yang dalam terpancar keluar dan awak alam menitiskan embun. Fenomena penciptaan embun di udara pun diciptakan oleh hikmat Tuhan. Tuhan menarik uap air dengan halus dan menjadikannya hujan dan salji. Bagaimana Tuhan menarik kelembapan ke langit? Saya berharap anda dapat merasakan dan menyedari kuasa dan sifat ilahi serta kasih Tuhan yang lembut, bahkan hanya dengan melihat embun di atas daun. Orang yang dibekalkan dengan air mencukupi tidak merasakan kepentingan air. Sebaliknya, orang dapat merasakan keperluan air mendesak di tempat seperti gurun. Namun begitu, Tuhan menyediakan sekurang-kurangnya satu cara bagi makhluk hidup untuk terus hidup di gurun, iaitu embun pagi. Gurun adalah sangat panas dan tidak ada setitik air pun. Bagaimanakah tumbuh-tumbuhan dan binatang hidup di sana? Namun begitu, Tuhan menciptakan tumbuhan dan binatang untuk dapat hidup di gurun. Jawapannya ialah embun pagi. Sudah tentu, walaupun di gurun, binatang dan tumbuhan dapat bertahan hidup di oasis. Walaupun makhluk hidup dapat bertahan di gurun di mana tidak ada oasis berkat embun pagi ini. Sebagai contoh, inilah cara kumbang untuk terus hidup di gurun Namib, di barat daya Afrika. Di gurun, perbezaan suhu adalah besar. Pada waktu malam, udara menjadi sejuk dan bercampur dengan udara panas yang dipanaskan pada waktu siang dan menciptakan embun pagi. Embun pagi terbentuk di gurun kerana perbezaan suhu harian yang besar. Dengan cara ini, Tuhan membolehkan makhluk di sana untuk terus hidup.
Sebelum matahari terbit, kumbang keluar dari pasir dan berbaring dengan muka ke bawah dicurun. Kabus yang menyentuh belakang kumbang yang sejuk menjadi embung. Lalu embung itu jatuh ke mulut kumbang. Di gurun di mana tidak ada air, kumbang mendapatkan air dengan cara ini dan menyembunyikan diri di bawah pasir ketika matahari terbit. Dengan cara ini, embung menjadi sumber kehidupan bagi binatang dan tumbuh-tumbuhan yang bertahan hidup di gurun yang tandus. Setakat mana hati anda menjadi bersih dan baik, anda dapat merasakan sifat ilahi dan kasih Tuhan Pencipta. Apabila saya melihat binatang, saya merasakan misteri ketentuan Tuhan dan menerima rahmat. Binatang mempunyai cara tersendiri untuk terus hidup. Walau betapa lemahnya kita, Tuhan telah menjaga semua orang supaya mereka tidak menjadi mangsa binatang yang kuat. Apabila anda melihat ekosistem binatang ini, anda dapat merasakan ketentuan penciptaan oleh Tuhan yang menakjubkan. 들어간 거 하나하나를 참 유님에 보면 참 하나님의 그 창조의 섭리, 짐승, 새, 뭐 곤충 하나까지라도 전부 그들 나름대로 생명을 이어갈 수 있도록 다 역사를 해 놓으신 거예요. 그렇게 자세하게 하나님이 다 Walaupun Tuhan sedang mencerdaskan rahsia penciptaannya dan terperinci kepada gereja ini, orang masih cuba membuat andaian hanya berdasarkan pengetahuan saintifik. Jika anda melihat kepingan salji, semua kepingan salji berbentuk heksagon. 어느 가정을 만들어 놓고 그 안에다 짜맞추기를 하고 있다 이 말이에요. Anda tahu bahawa angka juga mempunyai maksud rohani seperti 6, 7, 12, 17. Apabila anda melihat sarang lebah, semuanya berbentuk heksagon. 6일은 또 뭔지, 7은 뭔지, 12, 17 여러분 아시죠? 벌집도 보면 다 육각형이죠. 벌집이. Saya akan menjelaskan perkara-perkara ini pada masa akan datang. 물도 다음 주에 설명하기로 하고요. Lebih-lebih lagi, anda sekarang sedang mendengar penjelasan yang terperinci mengenai rahsia penciptaan oleh Tuhan yang mendalam dan menakjubkan. Oleh itu, semoga anda memiliki hati yang lebih bersih dan baik untuk memahami bahkan ke dalam hati Tuhan dan menjalani kehidupan yang diinginkan oleh Tuhan bagi anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa.